memang nampak seperti perempuan berkebaya merah yang sedang duduk di belakang semak lah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ini FJ sebenarnya nak tunjuk kat korang satu mesej yang FJ dapat dalam DM Instagram. Tetapi mesej ini sebenarnya pada 2 tahun yang lepas. Okay? FJ scroll balik mesej-mesej lama, FJ terjumpalah berkaitan dengan mesej ini. Okey, pada masa awal-awal FJ buat video, FJ tidak ada kesempatan untuk membuat video review berkaitan dengan pertanyaan orang ramai lah. Ramai yang mesej FJ, DM FJ, tanya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berlaku dan sebagainya, tanya pendapat dan sebagainya. Tetapi FJ tidak dapat membuat konten pada ketika itu sebab FJ memang sibuk membuat rakaman video jalan seram lah. Di mana kalau siapa-siapa yang tahulah daripada awal-awal episod, yang ikut FJ daripada awal-awal episod, FJ terlalu sibuk dalam proses rakaman, lepas tu proses editing, nak masukkan subtitle dan sebagainya. Memang FJ pun ada buat status berkaitan dengan FJ agak kepenatan, sehingga kan memang FJ tidak ada masa lah untuk FJ respon terhadap mesej-mesej yang orang sampaikan kepada FJ lah. Jadi pada kesempatan kali ini, memandangkan FJ pun dah sekarang ni membuat video react sementara menunggu sepadan dibuka dan sebagainya. Jadi FJ tengok balik semula mesej-mesej yang lama dan sebagainya. Adalah beberapa mesej yang FJ rasa agak rare dan menarik untuk FJ ulas lah. Okey baik, apabila FJ buka semula ke dalam mesej yang ada dalam Instagram, iaitu pada 2019 punya mesej. Mesej ini di-sharekan oleh Arpit Hanafi Profil dia Arpit Hanafi, di-sharekan kepada FJ pada 20 Ogos 2019. Okey, dekat situ dia mention bahawa dia tunjukkan gambar yang dia screenshot. Okey, dia tunjukkan gambar yang dia screenshot. Okey, dia tunjukkan gambar dia screenshot. Dia kata kat situ mesej dia, saya nampak di dalam vlog abang di Jalan Bukit Fraser minit 7 minit 40 saat. Itulah. Okey, lepas tu FJ pun ucap kepada dia terima kasih. Lepas tu dia kata sama-sama. Dia kata nampak macam kebaya merah je tu bang. Try abang check balik. Ya, nampak macam tu lah. Nanti buka laptop tengok slow motion pula. Okey, apa-apa saya tunggu vlog baru abang. Best. Okey, terima kasih support. Dia tunggulah respon terhadap apa ni, yang caption yang ataupun video yang dibagi kepada FJ ni kan. Tapi FJ tak balas lah lepas tu. 2019 punya, baru 2021 pun nak balas. Tapi tak apa, FJ buka juga mesej-mesej lama supaya FJ nak tengok kot-kot ada yang FJ rasa terlepas pandang. FJ akan jawab pada video-video react kali ni lah. Okay. So pada pandangan korang, kalau korang tengok kepada gambar tu, adakah ianya hantu ke apa ke, macam mana? Okay. Kalau kita tengok daripada gambar yang dia screenshot tu, atas dia berwarna merah dan bawah dia seperti kain batik macam itulah. Okay, dia di tepi semak macam tu kan. So sebenarnya AJ pun tak perasan tentang video ni. Jadi apa kata, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan video tersebut di YouTube. Okay. Okey baik, jadi dikatakan video itu dia nampak dekat Jalan Bukit Fraser lah. Jadi kita jom buka Jalan Bukit Fraser. Okey, video ini merupakan pada awal-awal keterlibatan FJ dalam membuat video di Jalan Seram lah. Dan kalau korang tengok, ini adalah diganggu FJ Seram 4. Maksudnya ini adalah episod keempat daripada awal-awal FJ buat video dulu lah. Jadi kita buka kepada video tersebut. Tajuk dia diganggu di Jalan Bukit Fraser. So kita buka pada minit yang dikatakan itu. Okey, kita buka pada minit yang dikatakan itu. Minit ke... Sekejap kita tengok. Internet agak slow. So kita buka dalam HD. Kita buka Advance HD 720 je. Ingat kan 1080. Okey, tak ada masalah. So kita ke depan kan. Okey, jom kita tengok video tersebut. Internet slow pula dah. Komen dia nak search kat Google memang tak boleh lah kan. Kau kena call emergency lah untuk orang jalan ni. So jalan ni kalau kita orang sudut pandang kita orang, kita tak tahulah apa. Okay, kita tengok betul-betul kat minit memang agak rare lah 7.40. Sebab ada pokok pokok kering, daun kering, ranting berjuntai-juntai dan sebagainya. Agak creepy untuk dilalui pada okey baik, ada nampak seperti warna merah. Ada nampak seperti warna merah lah tadi. Okay, kita tengok semula. Kita ke belakang sikit. Kita play balik. Korang tengok betul-betul dekat lepas papan tanda arahan tu, di balik belakang tu memang ada nampak seperti warna merah. Okey, so apa yang AJ nak buat dekat sini, cuba kita slowkan lah. Okay, kita cuba slowkan.
Kita cuba slowkan video ni dekat Jalan ni. YouTube ni, kita boleh slowkan. Jadi kita buat playback dia 0.25 kali slow lah. So kita layan pelan-pelan, cuba kita tengok adakah video tersebut video memang penampakan hantu berkebaya merah. So jalan ni kalau kita orang sudut pandang itu. Lambat pula. Okey, kita terus ke depan sikit. Okey, pelan-pelan Ini memang kira paling slow lah. Okey, paling slow. Ui, seram dengar suara kalau slowkan video ni. Okey, kita tengok betul-betul dekat belakang semak selepas papan tanda yang arahan tu. Kita tengok betul-betul, semua orang tengok betul-betul. Kita pastikan apa benda itu. Nampak memang ada berwarna merah dekat situ. Nampak ada berwarna merah dekat situ. Tapi sebenarnya kalau korang tengok, ada juga papan-papan tanda lain. Ada juga papan-papan tanda lain yang berada di papan tanda tersebut lah. Yang FJ nampak kat situ apabila kita orang melepasi pada minit tersebut lah, pada minit 7 minit 40 saat tu, didapati seperti ada papan tanda ataupun jalan masuk. Jalan masuk, ada jalan masuk kecil, lepas tu ada beberapa papan tanda kat situ lah. Jadi berkemungkinan di situ adalah mungkin papan tanda yang berwarna merah ke FJ rasa itulah sebenarnya. Tapi apabila kita tengok daripada gambar ataupun daripada video yang sekali imbas dan sebagainya, memang nampak seperti perempuan berkebaya merah yang sedang duduk di belakang semak lah. Jadi benda ni sebab tu FJ cakap, apabila kita buat video-video seram, kita buat jalan-jalan seram dan sebagainya, perkara yang paling penting sekali yang kita perlu lakukan ialah kita semak dulu ataupun kita teliti dulu akan video-video yang kita pamerkan ataupun video-video seram yang kita tunjukkan. Cuba kita teliti dulu lah. Sebab tu FJ agak sukar untuk claim bahawa penampakan-penampakan yang wujud dalam video FJ ke apa ke, yang di mana bagi FJ itu adalah salah satu daripada ilusi lah ataupun kesalahfahaman kita mengkodkan akan penampakan tersebut. Dan pada ketika itu juga FJ yang masa video dekat Jalan Bukit Fraser ni, FJ kita sembang sikit lah, kita sembang santai sikit berkaitan dengan pemahaman FJ berkaitan dengan video-video seram dan sebagainya. Pada waktu tu FJ menggunakan kamera DJI Osmo Pocket One ni lah, FJ punya DJI Osmo Pocket One. FJ guna kamera ni lah. Kamera ni dia tidaklah orang kata perfect untuk rakaman dalam gelap dan sebagainya, tapi apabila cahaya dia cukup, macam korang tengok dalam video dekat Bukit Fraser tu, agak okey lah. Dan sebenarnya dekat Jalan Bukit Fraser itu sendiri pun FJ dah naikkan dia punya brightness. Dia naikkan FJ punya brightness dan sebagainya. So kenapa FJ cakap berkaitan dengan kamera? Sebab kita teliti betul-betul. Ini adalah FJ punya teori saja lah. Apabila kita menggunakan kamera yang semakin canggih, yang semakin elok dan sebagainya, semakin elok, semakin canggih, semakin better, semakin mahal kamera tu, semakin sukar untuk kita melihat akan sesuatu penampakan. Kenapa jadi macam tu? Sebab tu macam video sebelum ni, 2 video sebelum ni ke apa, FJ ada sembang kepada korang berkaitan dengan kenapa FJ suka tengok video-video paranormal daripada negara Eropah, negara luar lah, yang melibatkan negara Eropah dan sebagainya. Sebab mereka apabila diorang buat macam penelusuran ataupun aktiviti paranormal dan sebagainya, kebiasaannya mereka akan menggunakan kamera-kamera yang agak mahal dan sebagainya. Dan apa yang FJ dapati, yang FJ tengok video daripada paranormal daripada USA punya, daripada UK dan sebagainya kan, agak sukar untuk nampak sesuatu penampakan apabila mereka menggunakan kamera yang mahal lah. Itu sebenarnya yang berlaku. Tetapi ada tak gangguan yang diorang terima ketika diorang pergi ke tempat-tempat seram dan sebagainya? Ada. Ada yang FJ tengok tu, dia dengar bunyi macam dia pergi duduk tidur rumah berhantu seorang-seorang lah. Kira macam solo ambush jugalah punya style. Tapi bukan dia tiru solo ambush, dia memang dah lama buat video macam tu. Orang putih lah. Sebab diorang ni ada kefahaman yang diorang macam tak berapa percaya sangat lah dengan benda-benda hantu dan sebagainya. Diorang lebih pemikiran secara logik, sains dan sebagainya kan. Jadi diorang pergi tidur kat rumah macam berhantu dan sebagainya. Lepas tu dia dengar macam ada bunyi lah, ada bunyi. Gangguan dia lebih melibatkan bunyi dan sebagainya. Dengar ada orang berjalan,
ada orang macam bunyi tapak kaki dan sebagainya yang dia dengar waktu dia tidur tu. Dia pasang kemah dekat tempat seram tu, jadi dia dengar ada bunyi keliling dekat kemah dia. Lepas tu dia keluar. Yang tu yang macam FJ memang suka jugalah tengok video-video orang putih ni kan, sebab diorang macam jenis tak percaya pada benda seram ni. Diorang keluar, diorang pergi tengok apa, bawa kamera siap. Kalau kita ikutkan, dah lah tidur sorang-sorang solo kan, tapi diorang memang berani lah. Dan satu lagi, kalau gangguan yang diorang terima ni kebiasaannya adalah benda-benda yang bergerak sendiri ke, jatuh ke, macam robot kan, ataupun almari tiba-tiba jatuh ke apa. Benda tu ada lah yang FJ tengok. Tetapi untuk sudut penampakan, memang susah kalau dia. Sebab kenapa dia orang susah nak jumpa penampakan bila dia orang buat penelusuran dekat tempat-tempat seram dan sebagainya? Sebab mereka menggunakan kamera yang agak mahal. Kamera Sony A7 III. Sekarang ni ramai dah dia orang punya paranormal kat sana dah guna A7S3. Kamera tu memang sharp lah untuk rakaman dalam gelap dan sebagainya. Dan agak jarang untuk, bukan agak jarang, FJ rasa memang tak ada lah. Kalau saya ingat FJ duk layan, sekarang masih FJ layan lagi video-video diorang. FJ rasa memang tak ada lagi lah penampakan yang secara realistik yang diorang dapat rakam apabila diorang menggunakan kamera-kamera mahal ini. Sebab tu lah sekarang ni FJ guna kamera ni tau. Ni salah satu kamera yang FJ guna lah, Sony RX Mark 7 ni. Tapi ini bukanlah yang terbaik. Ini bukanlah yang terbaik sebab bagi FJ ni biasa-biasa lah. Daripada Osmo, kita bincang pasal kamera sebab ini melibatkan penampakan. Jadi kita bincang pasal kamera sekejap. Daripada kamera ni, FJ tak puas hati sebab kamera ni ada beberapa ketika FJ buat rakaman, ada beberapa ketika dia kabur lah. Contohnya yang FJ cakap muka tak nampak tu, lepas tu ada motor yang tak nampak dalam kamera dan sebagainya. Lepas tu ada tempat yang gelap, cahaya tak cukup. Contoh macam jalan yang pergi Tasik Pedu tu memang gelap sangat, tapi kadang-kadang dia okey kamera ni. FJ pun tak tahulah apa yang terjadi kepada kamera DJ. Lepas tu FJ sebab tak puas hati tu, FJ upgrade lah kamera ni. Ni kamera yang kedua FJ upgrade, iaitu kamera Sony RX Mark 7 ni. FJ upgrade kepada kamera ni. Kamera ni agak mahal juga. Harga dia masa FJ beli tu dia lebih kurang dekat harga RM4,000 lah. Kamera ni. Jadi ketika sekarang ni pun banyak-banyak video jalan seram dan sebagainya, FJ menggunakan kamera ni lah. Sekarang kalau tengok video-video yang terbaru FJ menggunakan kamera ni untuk video-video jalan seram dan sebagainya. Baik, jadi sekarang ni FJ baru sahaja membeli satu kamera yang barulah. Kiranya kamera ni tahap dia high end lah. Walaupun dia sebenarnya kamera 2 tahun lepas, tapi dia punya kualiti dia memang kira on top lah. Sekarang ni pun masih on top lagi lah, iaitu kamera Olympus. Olympus EM1X. Ni kamera terbaru FJ lah. Kenapa FJ upgrade kepada kamera-kamera mahal dan sebagainya adalah untuk FJ nak buktikan kepada korang bahawa kamera sebenarnya memainkan peranan untuk penampakan dan sebagainya. Sebab tu kalau korang perasan banyak-banyak video seram yang ada dekat internet dan sebagainya, yang ada dekat TikTok, yang di-upload dekat TikTok dan sebagainya, kebanyakan kamera-kamera yang digunakan itu adalah kamera-kamera yang menggunakan kamera telefon, kamera CCTV, kamera daripada CCTV dalam kereta dan sebagainya. Kamera yang agak low quality dia punya proses rakaman itulah. So adakah FJ tak percaya sebenarnya penampakan ni? FJ percaya tentang penampakan itu. Macam FJ cakap sebelum ni, FJ ada pendirian FJ tentang penampakan dan sebagainya. Tetapi itulah nak katakan bahawa kamera sangat main peranan lah dalam menentukan penampakan tersebut. Kalau macam tengok tadi pada kualiti video tadi, kira agak okey lah. Sebab tu FJ boleh trace, FJ mengatakan bahawa itu adalah papan tanda. Dan FJ sebenarnya berada di tempat kejadian. So FJ lebih nampak dan FJ lebih tahulah apa yang berlaku. Kita orang dalam kereta, macam FJ cakap, dalam kamera ni sebenarnya sudut pandang dia kecil je. Tapi orang yang ada dalam kereta, dia punya pandang wide. FJ duduk dalam kereta, FJ tahu. FJ boleh tengok sampai ke atas pokok. Pandangan FJ lah. Tapi bagi orang yang tengok dalam kamera, mungkin atas pokok pun tak berapa nak sampai sangat, tak dapat nak reach sangat. Kadang-kadang FJ tengok macam ni, bawa drive kereta, FJ tengok ke atas dan sebagainya. Apatah lagi kalau ada penampakan di kiri ataupun kanan jalan, memang FJ nampak sepenuhnya dengan mata kepala FJ sendiri lah. Jadi berkaitan dengan video tadi, berkaitan dengan video kemungkinan nampak hantu berkebaya merah dalam video FJ tu, FJ claim siap-siap itu sebenarnya adalah video papan tanda lah. Walaupun nampak memang daripada jauh nampak seperti sekali imbas nampak seperti perempuan berkebaya merah, tetapi FJ yang sebagai orang yang membuat video, memang FJ sure bahawa benda itu adalah papan tanda. Itu yang sebenarnya kita kena tahulah. Jadi panjanglah pula video ni, sebenarnya FJ nak buat video pendek je.
Jadi macam FJ cakap, ini adalah video santai saja tau. Orang jangan ambil benda ni sebagai serius sangat dan sebagainya kan. Sebab tu FJ cakap, kalau korang tak percaya, cuba korang buktikan teori menggunakan kamera mahal dan juga menggunakan kamera murah. Kebiasaannya apabila menggunakan kamera murah, kebiasaannya dia akan senang nampak penampakan berbanding dengan kamera yang lebih mahal, yang lebih berkualiti dan sebagainya, yang lebih sharp dan sebagainya. Berkaitan dengan penampakan, okey, boleh tak jadi nampak penampakan? Okey, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh nampak penampakan menggunakan kamera mahal kalau dia menunjukkan ataupun entiti tersebut menjelma di dalam dunia kita lah. Menjelma ni secara, ini bila menjelma ni dia sebenarnya ada satu kefahaman lah, yang mana susahlah nak terangkan kepada orang ramai berkaitan dengan hal ini. Proses jelmaan jin ataupun hantu ataupun syaitan lah, mengikut fahaman orang Melayu kita kan. Tak semua yang jin ataupun hantu ataupun syaitan ni yang mempunyai kebolehan untuk menjelmakan diri dia di dalam alam syariat kita. Okay? Dia boleh jelmakan diri. Beza sama ada dia jadi seperti orang tua ke apa ke, ataupun dia jadi seperti binatang, anjing ataupun ular dan sebagainya lah. Ini yang FJ ambil berdasarkan bacaan FJ berkaitan dengan hadis-hadis yang ada dan sebagainya kan. Rujukan daripada ustaz-ustaz yang menerangkan tentang kisah syaitan dan jin sebagainya, dan dia boleh sebenarnya menjelmakan diri dia di dalam dunia kita ni lah. Seperti mana yang orang claim kita termasuk dalam alam mereka, mereka juga sebenarnya boleh menjelmakan diri mereka di dalam alam kita ni. So bila dia menjelmakan diri dia ke dalam alam kita ni, dia sama macam kita lah. Dia sama macam kita, iaitu berubah. Kita akan nampak dia secara fizikal. Okay? Kita nampak dia secara fizikal. So bila kita nampak dia secara fizikal, sebab itu apabila kita contoh membuat rakaman dan sebagainya, kemungkinan boleh nampak. Kemungkinan dia boleh nampak sebab dia dah menjelmakan diri ke dalam alam kita, dan dia jadi macam kita lah. Dan kita pun boleh mengapa-apakan dia sebenarnya. Itu sebab tu diorang ni pun dia tengok orang juga. Kalau dia nak ganggu, kalau dia tengok orang tu macam orang gila ke apa ke, nanti diorang akan terkesan kan. Jadi kalau selalunya diganggu orang-orang yang lemah semangat dan sebagainya, tapi kalau orang yang kuat semangat, jarang penampakan-penampakan tersebut akan muncul secara realitinya, sebab kita boleh mengapa-apakan dia kalau dia masuk dalam alam syariat kita lah. Itu pemahaman AJ berkaitan dengan penampakan ni. Sebab tu ada orang claim, contoh dalam satu kereta ada 4 orang, okay, pergi jalan tempat seram dan sebagainya. Contohnya 4 orang nampak berkaitan dengan ada nampak orang tua. AJ cerita ni meremang siap. Nampak orang tua ke, nampak perempuan tepi jalan ke apa. Kenapa AJ suka tengok atas tu? Sebab kat atas tu, ni bilik tengah tau, atas tu ada tingkap yang tinggi tu. So sebab tu je tengok kok ada benda dengar ke apa. Okay, apa ni, balik semula kepada cerita tadi berkaitan dengan penampakan tadi. Sebab tu FJ cakap, kalau dalam kereta tu ada 4 orang dan 4 orang nampak berkaitan dengan apa yang nampak tu benda seram dan sebagainya, kemungkinan benda tu adalah benda yang menjelmakan diri dia. Dan macam FJ cakap lah, siapa-siapa entiti ataupun benda-benda entiti ni, kalau dia dapat menjelmakan diri dia di dalam alam syariat kita, kebiasaannya entiti tersebut adalah bukan biasa-biasa. Okay? Kebiasaannya entiti tersebut adalah bukan biasa-biasa. Sebab tak semua entiti ataupun makhluk-makhluk ni dia boleh ada kemampuan untuk masuk ke dalam alam kita. Melainkan dia betul-betul ada kesaktian lah, orang kata kesaktian dia agak power jugalah. Okay, power tu semua memang kita tahu powerful is Allah SWT lah. Benda ni semua, kita ni semua tak ada apa sangat pun. Syaitan apa semua tak ada apa pun. Okay, di sisi dia tak ada apa pun. Tetapi untuk level macam kita manusia, ada orang kuat, ada orang tak kuat. Ada orang kuat lari, boleh lari sampai 50 km sekali lari. Ada orang dia lari tak sampai 1 km pun dah semput. Macam tu juga benda-benda macam ni. Dia ada kemampuan yang boleh jelmakan diri dia dalam kita. Maksudnya benda tu adalah yang bukan biasa-biasa sangat lah. Maksudnya dia agak kuat, agak sakti jugalah. Macam itulah keadaan dia. Okay? FJ tak nak lebih-lebih, takut apa yang FJ cakap ni mungkin berlanggar dengan Quran Sunnah dan sebagainya. So seperti biasa FJ claim lah, kalau ada pendapat FJ ni yang langgar ataupun yang bercanggah dengan Al-Quran dengan Sunnah, korang dengar sebenarnya ikut Sunnah mana ada macam tu. Tinggalkan apa pendapat FJ ni, ambil yang Al-Quran Sunnah tu. Okay? FJ claim siap-siap supaya kita tak salah faham. So FJ takut juga apa yang pandangan FJ ni mungkin tersilap faham, ataupun kesalahfahaman FJ terhadap Al-Quran, hadis dan sebagainya, ataupun ada hadis yang disampaikan FJ mungkin tersalah faham. Jadi kalau ada benda yang bercanggah, tolong tinggalkan. Okay? Itu method dia lah. Itu method dia, senang. Tak payah pening-pening kepala. Kalau salah, FJ akui lah. Kalau ada orang tegur, FJ cakap tentang hadis ni, FJ salah ni berkaitan dengan pemahaman tentang benda-benda macam ni, so FJ terima saja. Okay? Mengikut pandangan orang Islam lah. Okay, dekat sini tu saja berkaitan dengan video ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaction yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.